Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan limpahnya kita bersama pada pagi ini untuk melanjutkan perbincangan surah Ali Imran ayat yang ke-118. Membetulkan kalau saya silap ataupun 119. Disahkan. Salam dan salam mohon tercurah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan ya, yang ikhlas menegakkan agama yang hak. Ini 119. Sudah. Ya, terima kasih. Mi, Kaki. Baik, saya sapa dulu pada semua yang tak ada di Facebook. Ada 37, 38 yang menonton sekarang. Alhamdulillah. Orang yang terawal beri komen di Facebook. Alidah Salim daripada Batu Buruk, Terengganu, Kuala Terengganu. Dengan Hasnia Hanam dari Ketereh, Baru Kelantan. Mikasum Abdul Rahman, Bandar Melaka. Umi Esah, Ubaka, Paya Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Dan bila sebut Paya Kongsi, saya terus nak khabarkan bahawa hari Khamis nanti saya akan bergerak ke utara. Setelah hari Jumaat akan memula program hingga hari Ahad. Program hari Jumaat tu mungkin saya bergerak awal, saya akan bermalam di KL dulu. Kami terus ke Penang, saya rasa mungkin tak sempat. Walaupun kalau di
program bermula hari Jumaat. Okay. Sebelah petang, sebelah malam. InsyaAllah saya akan beri maklumat ini tentang tentative program di Pinang. Bagaimanapun, saya rasa pihak pengurus penganjur mengalu-alukan semua peserta yang ada di utara untuk gabung sama. InsyaAllah saya akan double check, saya akan maklumkan nanti kepada pada hari Khamis nanti. Muhammad, pihak madrasah sedia menyediakan tempat, tapi rasanya kami duduk atas lantai. Ya, memang ramai boleh duduk, ramai boleh bergabung sama, insyaAllah. Hanya daripada Jitra akan turun. Okey, Umi Esah daripada Baik Kongsi balik ke depan rumah Umi Esah Madrasah Ansarus Sunnah. Kemudian Bazia Hamid daripada Perlis pada Taman Ira disebut Jabazia, saya ingat Ustaz Termizi daripada Padang Siding, Imam Padang Siding pun kembali Allah SWT semalam. Jadi maklumkan oleh ramai kawan-kawan di utara, dan kita kehilangan tenaga pengajar yang aktif di Perlis. Dia adalah anak murid kepada almarhum Ustaz Zainal, dan begini Ustaz Zainal dia mencari pengganti, dan Allah temukan dengan saya. Dia sangat gigih belajar dan gigih mengajar. Ya, kita kehilangan guru yang dedikasi, guru yang sangat committed dengan tugasnya. Dan saya sampai masanya untuk dia pergi, dahi, tunggu giliran kita pula akan sampai nanti. Yang jelas, semua akan pergi bertemu Allah SWT masa ini saja. Saya selaku Ahmad, Alan, dan kita rakan keluarga besar Afiah, sama kita panjatkan doa untuk almarhum Ustaz Tarmizi. Sama kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa mayyitina, syahidina wa ghaibina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna ahyihi ala al-islam, man tawaffaitahu minna tawaffahu ala al-iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نكه من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس. أبدله دارا خيرا من داره، أهلا خيرا من أهله، زوجا خيرا من زوجه. أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، من عذاب النار. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة والنار. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah akan jawab bersama. Baik, Tarmizi, Perlis, Padang Siding, Jabaziah. Kemudian diikuti dengan Hajah Misal Mahujang, Puncak Alam, Selangor, Rokiah Haji Saidin, Kampung Paya Kongsi. Bila sebut Paya Kongsi, saya ingat dia teruja untuk ke Paya Kongsi, insyaAllah. Kita berjumpa hari Jumaat nanti. Lam Ramla Ram, Paya Rumput Melaka, Fauzi Abdullah, Kak Ji, BTHO, Bandar Tulisan On, Selangor,
Hazlina Haji Idris, Desa Kofil, Desa Kofil, Sungai Buloh, Selangor. Aisyah Abdullah, Permatang Pasir, Melaka. Azimah Abdullah, Kampung Payakongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Alizah Yamin, Singapura. Rafi Ahmad Ali, Kanga Perlis. Lukman Abdul Taib, Dr. Lukman Abdul Taib, UIA Kuantan. Hajah Wardah Abdul Halim, Taman Permata, Selangor. Taman Permata, Selangor. Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Naimah Baharan, Kuala Selangor. Selangor, Mariam Saleh, Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Jamilah Saad, Kanga Perlis. Jamaliah Jaafar, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Kamariah Daulah Kanan, Kubu Gajah, Sungai Buloh, Selangor. Tarifah Abdul Fattah, Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Lasah Darus, Kampung Payakongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Datin Hajah Jamilah, Taman Minang, Teras, Selangor. Ain Sainah, Ain Sainah dari Sijangkang, Teluk Panglima Garang, Selangor. Azmah Majani, Lenggeng, Negeri Sembilan. Mika Susanti, Batam, Batu Haji, Batam. Masnah Judin, Ampang, Selangor. Dr. Ardawati, Batu Haji, Batam, Indonesia. Anissa Muhammad Junus, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Yahya Bahrum, Mergong Alusta. Norazia Azizan, Mergong Alusta. Noaini Muhammad Ali, Alam Damai, Ceras, Selangor. Zaitun Syafi'i, Lencong Barat, Alusta. Sabida Osman, sahabat Saripah. Oh, Sabida Osman maknanya daripada Senawang. Taman Cepaka, Senawang. Rusni Tamba Ahmad, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Zarina Hamzah, Teluk Kumba, Pulau Pinang. Uh, Kartini Ibrahim, Singapura. Alang Khairi, daripada mana pun Encik Alang. Diperkenalkan Tuan Alang Khairi. Mana lagi? Ummu Muslihuddin, Kuantan, Pahang. Fatimah Baria Omar, Sungai Isak, Kuantan, Pahang. Norlela Khamis, Singapura. Norlela Khamis, Singapura. Guru bahagian Sup Mamak. Kalau tak silap saya, saya dapat resipi sup mamak daripada Puan Norlela Khamis. Kemudian Nurhayati Atan, Kota Tinggi. Alang Khairi, Wang Ganui Maju. Zainab Abdul Rahman, Wangsa Maju, Mustafa. Okey, okey. KL. Zainab Abdul Rahman, Sungai Buloh, Selangor. Muhammad Adli Adha. Oh, Muhammad Adli Adha. Ustaz Muhammad Adli Adha. Imam besar uh, Masjid Hentian Putra, Kuantan, Pahang. Alhamdulillah. Baik, sempurna sudah uh, hadiran
ambil kehadiran hari ini, kita terus kepada perkongsian kita ini. InsyaAllah ayat yang ke-19, jam sudah menunjuk 8.21. 19 minit masa untuk mukadimah. Terlalu panjang, tapi saya tadi saya memang panjangkan sikit sebab saya nak maklumkan tentang uh, kepergian almarhum sahabat kita, sahabat dari keluarga besar Hafiz Ustaz Muzakir, Haji Tarmizi, ini siapa? Haji apa? Saya lupa nama dia. Ustaz Tarmizi daripada Padang Siding, rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Baik, kita terus kepada ayat 119. Panjang sikit ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i, satu jumlah. Ya. Tuhibbunahum, satu jumlah lagi. Jumlah fi'liah. Ini je Ustaz, memang pendek. Wala yuhibbunakum, satu jumlah. Jumlah fi'liah. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, satu jumlah. Jumlah fi'liah. Wa idza laqukum, satu jumlah. Jumlah syarat. Jumlah syarat yang menggunakan jumlah fi'liah. Qalu amanna. Ada jawab syarat. Jumlah fi'liah. Wa idza khalau, satu jumlah. Jumlah fi'liah. Addu alaikumul anamila minal ghaiz, satu jumlah. Jumlah fi'liah. Qul mutu bi ghaizikum, satu jumlah. Jumlah fi'liah. Innallaha alimun bidzati sudur, satu jumlah. Ha antum haula'i, ha antum haula'i, hei kamu orang-orang ini. Ha antum haula'i, hei kamu orang-orang ini. Jumlah ismi, mubtada khabar. Betul atau tidak? Sila sahkan. Itu satu lagi. Tanbih, antum mubtada khabar tah. Kamu adalah orang-orang ini sepatutnya. Tapi tambah adalah, tambah adalah. Hei kamu orang-orang ini, satu jumlah. Mubtada khabar tah. Tuhibbunahum, jumlah fi'liyah. Tuhibbunahum. Selepas jumlah ismiyah, ha antum jumlah ismiyah, tuhibbuna jumlah fi'liyah. Apakah hubungan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Kalau ada huruf ataf senang, kita namakan maktuf. Masalah sekarang dia tak ada huruf ataf. Apakah kata sendi yang sesuai untuk kita letakkan pada jumlah fi'liyah? Apakah jumlah yang sesuai, ayat yang sesuai, atau kata sendi yang sesuai untuk kita selitkan antara
jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Sila tulis pada ruangan komen. Kita tengok. Almiah kata ya. Dr. Ardawati kata iaitu. Gambar di kanan kata tambah ya. Daimah Baharat kata ya. Faridah Salim kata iaitu. Rohaiza Ahmad kata ya. Bagus-bagus. Coba ada dua kumpulan. Ada dua tip. Kata seorang sebahagian kata iaitu. Sebahagian kata yang. Hazrina Haji Idris kata adalah. Tadi dah sambung kamu adalah orang-orang yang tu, tetapi saya kata antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah tu nak sedihkan apa? Lam kata iaitu. Sarifah Rufatah kata hal. Oh, lain lah Azaz. Sarifah kata hujah lain. Kejap lagi. Alhamdulillah. Cikgu Hartini iaitu. Roki Haji Saidin kata yang. Jamal Jafar kata iaitu. Umi Kasum iaitu. Umisah kata akan. Oh, ambil. Ada satu lagi pandangan terbaru. Tambah akan tu. Zarina Hamzah kata yang. Ada Okey. Saya tertarik dengan komen daripada Puan Sarifah Abdul Fattah. Isim ma'rifah bila bertemu dengan jumlah fi'liyah, seluruh jumlah fi'liyah menjadi hal kepada seluruh jumlah fi'liyah menjadi hal kepada bukan jumlah fi'liyah, hal kepada jumlah fi'liyah, hal kepada ulai. Hal kepada ulai. Jadi tuhibbunahum ni jumlah fi'liyah berada selepas isim ma'rifah. Mana isim ma'rifah dia? Ulai, isim isyarah. Isim isyarah adalah isim ma'rifah. Semua isim isyarah adalah isim ma'rifah. Bila isim ma'rifah kemudian diikuti dengan jumlah fi'liyah, maka seluruh jumlah fi'liyah itu akan menjadi hal. Sesuai kalimah yang sesuai untuk kita letakkan, kita sendirikan pada jumlah fi'liyah tersebut tambahan perkataan. Tahu tak disebut perkataan? Tambahan perkataan. Ya. Dia menjadi hal kepada isim ma'rifah tadi. Dia menjadi hal kepada isim ma'rifah. Apa isim ma'rifah tadi? Ulai, isim isyarah. Bila hal dalam terjemahan tambah perkataan. Bila hal tambahkan perkataan. Pada awal jumlah fi'liyah. Setuju? Jelas semua? Kalau semua jelas, kita pindah kepada perbincangan seterusnya. Puan Jamilah Al-Ilyas daripada Sungai Buloh baru masuk. Jelas, setuju Ustaz. Okey, Dr. Ardawati setuju. Jamalah Jaafar jelas. Roki Haji Saidin faham. Fauzi Abdullah jelas. Okey. Hei kamu, orang-orang ini berkeadaan kamu suka akan mereka. Kamu cinta akan mereka. Mariam Abdul Aziz baru masuk daripada Seri Kembangan. Gambar adalah kanan jelas. Fazil Ahmed jelas. Hasni Hanam faham. Zaitun Muhammad Saleh. Paroi, Seremban Negeri Sembilan baru masuk. Waalaikumsalam. Hal isim ma'rifah boleh bertemu dengan jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah menjadi hal kepada isim ma'rifah. Laras bahasa berkeadaan
Syarifah Abdul Fattah buat pembetulan. Okey, nota Puan Syarifah Abdul Fattah boleh disimpan. Boleh copy, boleh paste, simpan dalam nota masing-masing. Long Yung baru masuk daripada Mergong, tapi balik kampung. No? Hajar Wardah jelas. Baik, kita teruskan pada perbincangan seterusnya. Tuhibbunahum. Kamu cinta akan mereka. Tuhibbuna ini fi'il mudhari' bentuk 4 huruf. Bina mudha'af. Bentuk mudha'af. Fi'il mudhari' 4 huruf. Wazan af'ala yuf'ilu. Ahbaba yuhbibu. Rozi Ahman baru masuk daripada nombor 33, lorong Dahlia 11, Taman Ira, Kanga Perlis. Kita ayat 19. Okey. Tuhibbuna fi'il mudhari' bagi fi'il 4 huruf atau wazan af'ala yuf'ilu. Ahbaba yuhbibu. Itu asal dia. Tapi formula bila dalam satu perkataan ada 2 huruf yang serupa dan kedua-duanya berharakat, ahbaba, ba yang pertama baris fathah, ba yang kedua pun baris fathah, ahbaba, maka undang-undang dalam bahasa Arab huruf yang pertama tu kena disukunkan. Baba, malah bukan disukun saja. Harakat yang pada huruf ba yang pertama tu dipindah kepada huruf ha yang berbaris sukun. Huruf ha huruf sihat yang berbaris sukun. Maka dijadilah kepada ahabba. Ahabba yang mudhari' dia yuhbibu jadi yuhibbu. Itu formula dia. Dan bentuk mudha'af, apa itu bentuk mudha'af? Ain fi'il dan lam fi'il dia huruf yang sama. Ain fi'il dan lam fi'il terdiri dari huruf yang serupa. Itu bentuk mudha'af. Bila bentuk mudha'af tu kita kena kembalikan asal. Bila kita nak tukarkan kepada nun niswah. Bila bersambung dengan nun niswah dia akan ada berlaku perubahan dengan cara mengembalikan semula kepada kedudukan asal. Itu tasrif fi'il madhi ahbaba, ahbaba, ahbabu, ahbabat. Itu belum di dalam ahabba, ahabba, ahabbu, ahabbat, ahabbata. Bersambung dengan nun niswah dia kembali kepada sahih. Ahbabna. Okey, ahbabna. Jelas? Ahbabna. Kemudian tasrif seterusnya mukhatab dan mukhatabah sudah mudah. Ahbabta, ahbabtuma, ahbabtum bersambung dengan ta mutaharrik. Ahbabti, ahbabtuma, ahbabtunna. Ta mutaharrik dia dhamir. Ahbabtu, ta mutaharrik. Ahbabna, dhamir kami, dhamir mutakallimin. Semua bermula daripada nun niswah, ta mutaharrik sampai dhamir mutakallimuna, semuanya lam fi'il kena berbaris sukun. Okey? Sebab kesemua dhamir tersebut dhamir mutaharrik, dhamir yang berharakat. Dhamir yang berharakat. Bunyi burung. Okey, seterusnya jelas semua? Harap jelas? Itu fi'il madhi. Fi'il mudhari' yuhibbuna. Asal bukan yuhibbu, yuhbibuna itu asal. Bila bersambung dengan nun niswah, dia akan kembalikan kepada asal. Yuhibna dengan tuhbibna. Jaga-jaga bila tukar pada fi'il mudhari' bentuk mudha'af. Yuhbibna dengan tuhbibna dia akan kembali kepada asal. Yuhibbu, yuhibbani, yuhibbuna, ghaib. Tuhibbu, tuhibbani, yuhbibna, ghaibah.
Tuhibbu, tuhibbani, tuhibbuna. Mukhatab, tuhibbina, tuhibbani, tuhbibna. Mukhatabah, uhibbu, nuhibbu. Itu tasrif bagi fi'il mudhari' maklum, bila bersambung dengan nun niswah saja, maka wazan tu akan kembali kepada wazan yang asal. Wazan dia akan kembali kepada wazan yang asal. Okey? Kena beri perhatian tentang tasrif. Kiranya anda dah mula mahir dalam penjelasan tentang penguasaan tasrif. Tidak ambil perhatian. Begitu juga kalau fi'il amar bersambung dengan nun niswah, dia akan kembali kepada asal. Ahbibna fi'il amar. Fi'il amar ahbibna bersambung dengan nun niswah. Untuk mukhatab ahibba berfathah, ahibba, ahibbu, ahibbi, ahibba, ahbibna. Sambung dengan nun niswah, maka fi'il bentuk mudhari' ini akan kembali kepada asal. Asalnya ahbib, ahbib, ahbiba, ahbibu, ahbibi, ahbiba, ahbibna. Itu asalnya. Tapi bentuk mudhaf dan dijazam baris fathah. Ahibba baris fathah. Ahibba tambah alif tasnya. Ahibbu tambah waw jam'. Ahibbi tambah ya mukhatabah. Ahibba tambah alif tasnya. Ahbibna tambah nun niswah. Sambung dengan nun niswah, wazan akan kembali kepada wazan asal. Jadi tentang perbahasan fi'il bentuk mudha'af. Berhati-hati sama ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf. Lebih kena buat sedikit study perbahasan tentang fi'il bentuk mudha'af. Terutama bila bersambung dengan nun niswah. Baik pada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Harap semua faham dengan apa yang saya kongsikan pagi ini. Terutama tentang topik fi'il bentuk mudha'af. Okey. Saya harap semua jelas. Saya nak pindah pada topik seterusnya. Perbahasan seterusnya. Sila tulis pada ruangan komen faham dan jelas. Kalau kurang jelas, sila sebelum saya pindah kepada topik baru. Bahasan baru. InsyaAllah Hasna Hanam faham. Okey. Empat orang komen. Dr. Dawati jelas. Hartini Ibrahim jelas. Fauzi Abdullah jelas. Hasna Hanam insyaAllah. Farida Salim jelas. Bazir Hamid jelas. Okey. Fahim tu. Dr. Ardawati. Nampak cakap Arab. Marlin Mar. Alhamdulillah jelas. Daripada Keningau, Sabah. Okey. Alhamdulillah. Teruskan. Oh. Bisa lama hujang suruh teruskan. Baik. Hum. Domir nasab muttasil. Hum. Domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil hanya ada 2 keadaan sahaja. Domir nasab muttasil 2 keadaan. Sila nyatakan bilakah situasi tersebut. Pertama dan kedua. Sila tulis pada ruangan komen. Bilakah situasi domir nasab muttasil ini berlaku. Pertama dan kedua. Sila tulis pada ruangan komen. Hum. Domir nasab muttasil. Masa bilakah domir nasab muttasil berlaku? Sebutkan 2 keadaan domir nasab muttasil. Sila tulis pada ruangan komen sekarang juga. Nasab. Mazna Judin kata nasab dan jar. Betul. Tapi saya kata nasab ada 2 keadaan nasab. Jar pun ada 2 keadaan.
Tapi saya nak tanya, nasabnya. Masa bila dia nasab? Mas Najudin itu umum. Okey. Memang ha gaib untuk nasab mengejar. Tapi untuk nasab ada dua situasi. Dua kedudukan. Domain ini berstatus nasab. Di manakah kedudukan domain tersebut bila dia berstatus nasab? Masa ketika mana domain nasab ini berlaku? Makcik Fatimah is watching. Ya, Dr. Ardawati mendahului. Pertama, maf'ul bih, kedua isim inna. Anissa Majunus, jumlah fi'liyah, awal jumlah domir sebagai maf'ul bih muqaddam. Itu domir munfasil, Anissa. Saya kata domir muttasil. Jumlah ismiyah selepas inna. Domir awal jumlah fi'il itu domir munfasil, Anissa. Cikgu Hartini, hujung huruf dan hujung fi'il. Hujung huruf apa, cikgu? Kalau hujung huruf jar dia kan majrur. Ini hujung huruf nasab lah maksud cikgu Hartini itu. Detail sikit cikgu. Hujung huruf huruf inna wa akhawatuha. Hujung fi'il, hujung fi'il okey, memang umum, confirm. Memang nasabnya. Imam Bahran maf'ulun bih dan isim inna, betul. Mas Najudin maf'ulun bih dan isim inna, ya betul. Bila jadi maf'ulun bih dan bila isim inna, masya-Allah, betul Mas Amin. Rohazi Ahmad itu berkembar dengan fi'il dan inna, masya-Allah berkembar. Semua ayat berbeza-beza, menarik. Maf'ul bih dan isim inna. Umi Kasub Abdul Rahman, bagus. Hum domir nasab muttasil bila maf'ul bih, Fadilah Salim kedua isim inna, masya-Allah. Domir nasab muttasil menjadi maf'ul bih, domir nasab muttasil menjadi isim inna dan saudara-saudaranya. Ya. Fauzal Abdullah apabila menjadi maf'ul bih pertama, kedua menjadi isim inna. Masya-Allah, betul. Nasab bila berganding dengan fi'il jadi maf'ul bih, betul. Satu lagi Zarina Hamzah, maf'ul bih dan isim inna. Ya. Nasab menjadi isim inna, betul. Zarina Hamzah ada dua jawapannya. Bagus. Huruf inna. Cikgu Hati ini betul ke tidak? Alamak, cikgu. Alhamdulillah. Asni hanam ketika bertemu dengan fi'il jadi maf'ul bih. Misal mahujang, ya. Dhamir mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Masya-Allah. I'rab gitu. Alhamdulillah. Okey. Hum dhamir nasab muttasil. Kenapa dinasab? Sebab dia jadi maf'ul bih. Ha tu dhamir dia, ha ghaib, dan min tu alamatul jam'i lidzukur. Alamatul jam'i lidzukur. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih dah kira satu ayat yang sempurna. Jumlah fi'liyah ni fi mahalli nasbin, hal kepada sahibul hal dia ulai. Sahibul hal ulai ni sahibul hal. Apa itu sahibul hal? Pemilik kepada hal tadi. Hal menerangkan tentang sahibul hal. Hal menerangkan tentang sahibul hal. Seterusnya, jelas okey? Saya nak pindah pada ayat yang seterusnya. Wala yuhibbunakum. Wala yuhibbunakum, perbahasan dia sama. Hampir serupa dengan perbahasan Arab dia serupa dengan ayat sebelum ni. Jumlah, ya. Cuma beza dia diawali dengan la nafiyah. Diawali dengan la nafiyah. Huruf nafi. Yuhibbuna. Tadi tuhibbuna, kamu cinta. Ini yuhibbuna, mereka cinta. Domer tak sama. Satu domer mukhatab, tuhibbuna. Yuhibbuna domer ghaib. Dan nama domer dia sama, waw jamaah. Mukhatab atau ghaib sama, waw jamaah. Waw tu adalah domer bagi jamak lelaki. Jamak untuk muzakkar, muzakkar waw jamak. Untuk muannas nun niswah.
Untuk muannas nun niswah. Untuk muzakkar waw jamak. Yuhibbuna, mereka cinta. La yuhibbuna, tidak mereka cinta. Kum, akan kamu. Ini kaf mukhatab, dhamir nasab muttasil. Jadi ha ghaib, dhamir nasab muttasil. Ada satu lagi dhamir nasab muttasil selain ha ghaib, kaf mukhatab, satu lagi ya mutakallim. Ya mutakallim. Ini tiga dhamir ni sila hafal. Dan saya yakin kebanyakan pelajar-pelajar yang terus istiqomah bersama saya hafal tiga dhamir yang menjadi maf'ulun bih, tiga dhamir muttasil ni, dhamir nasab dan dhamir jar, ghaib, kaf mukhatab dan ya mutakallim. Ini tiga dhamir tak seharusnya Anda lupa. Karena setiap kali saya bersiaran membahaskan tentang dhamir, sama ada video-video yang lepas atau video-video yang terkini, ini saya sentiasa ulang-ulang dengan harapan Anda terbiasa dengan istilah. InsyaAllah harap semua jelas. Yuhibbunakum, dan tidak mereka cinta akan kamu, wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan tu'minuna, kamu cinta, kamu beriman, wa tu'minuna, dan kamu beriman, bil kitab, dengan kitab, kullihi, kullihi, kulli, soalan saya, kenapa kulli baris kasrah? Kenapa kulli baris kasrah? Sila jawab soalan saya sekarang. Sila jawab soalan saya. Kenapa kulli baris kasrah? Adakah dia mudhaf? Mudhaf boleh berfathah, boleh berdhammah. Dia memang mudhaf. Ia mudhaf ilaih. Ha ghaib, muttasil, mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih masdar. Asyabdullah sebab dia mudhaf. Ada mudhaf baris fathah, ada kullah, ada mudhaf baris dhammah, ada kullu. Soalan saya, kenapa dia kulli? Kenapa kulli? Aisyah Abdullah sebab dia mudhaf. Tepat. Taukid pada Alkitab. Oh, Masya Allah. Dr. Ardawati. Jawapan doktor tidak mengecewakan. Begitu juga Cikgu Hartini. Menggirangkan. Mudhaf, mudhaf ilaihi. Bukan Umi Esa. Anissa Muhammad Yunus. Cemerlang. Umi Kasub Abdul Rahman. Taukid. Mumtazah. Cikgu Hartini. Tawabik. Masya Allah. Waidah Salim. Taukid. Mumtazah. Aisyah Abdullah. Mudhaf dan taukid. Dia mudhaf dan taukid. Okey, mudhaf. Jawapan dia taukid. Sebut taukid dulu baru mudhaf. Jangan sebut mudhaf dulu. Taukid dulu. Ya, Mas Najuddin, Salma Ujang. Taukid pada Alkitab. Apa itu taukid? Taukid adalah kata-kata yang menjadi kata penguat. Menjadi penguat kepada isim yang sebelumnya. Dan dia mesti mengikut sudah tanda i'rabnya, hukum i'rabnya, hukum i'rabnya sama. Tanda boleh berbeza, sebab hukum mesti sama. Taukid maknawi, Masya Allah, ada penekanan lagi. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Dan taukid hukum i'rab mesti sama. Al-kitabi majrur, maka taukid pun kena majrur juga. Kulli. I'rab mesti sama. Sama-sama majrur.
Baik. Kullihi kesemuanya. Okey. Ini jumlah fi'lah. Ada fi'il, tu'minuna, ada fa'il, waw jamaah, ada murakab jari bil kitab, ada taukid, murakab idhafi. Lengkap satu jumlah fi'il. Jelas? Kita masuk kepada perbahasan seterusnya. Wa idza lakukum qalu amanna. Dia, kalau jelas kita pindah kepada perbahasan baru. Puan Siti Sahmat baru masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau jelas kita nak pindah pada perbahasan seterusnya. Tak dengar Ustaz. Apa yang tak dengar? Nanti dengar rakaman. Minit yang ke berapa? Minit yang ke 50. Minit yang ke 50 nanti. Alhamdulillah. Okey, jelas. Zarina Hamzah. Fauzi Abdullah jelas. Kamera kanan, dolar kanan pun jelas. Okey. Okey, alhamdulillah. Orang 5 orang komen jelas saya ni. Saya teruskan. Wa idza lakukum qalu amanna. Ini satu jumlah. Jumlah yang sempurna. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat dikira jumlah sempurna. Jumlah yang sempurna. Terima kasih Roki Haji Saidin. Jelas. Wa idza lakukum jumlah syarat. Kenapa jumlah syarat? Sebab diawali dengan ada syarti. Idza. Idza ada zaraf dan idza juga ada syarti. Ialah zaraf dan dia juga lah ada syarti. Kata syarat. Yang memerlukan dua jumlah. Jumlah pertama, lakukum, jumlah fi'lah menjadi jumlah syarat. Jumlah yang kedua, qalu amanna, jumlah fi'lah, jumlah jawab syarat. Jumlah syarat, jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi. Jumlah jawab syarat pun jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi juga. Tapi tak perlu ada fardhah. Sama-sama madhi tak perlu ada fardhah. Begitu juga kalau sama-sama mudhari' tak perlu ada fardhah. Wa idza lakukum, dan apabila telah bertemu oleh mereka akan kamu. Lakukum jumlah fi'liyah. Lakukum jumlah fi'liyah, fi'il, laku, fa'il, wa jamaah, kum, kamu, maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih, jumlah fi'liyah menjadi mudhaf ilaih kepada kita. Di mahali jarin, mudhaf ilaih kepada kita. Dia juga menjadi jumlah syarat dan dia juga menjadi mudhafun ilaih kepada. Kalau lakukum jumlah syarat, jumlah jawab syarat dia qalu amanna. Fi'il, qalu, fa'il oleh mereka, waw jamaah, dan maf'ulun bih. Maqulul qaul, amanna tu maf'ul bih. Jumlah fi'liyah menjadi maqulul qaul. Maqulul qaul inilah maf'ulun bih bagi qalu. Dan seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi jumlah jawab syarat. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat adalah satu jumlah yang lengkap. Jumlah syarat mesti diiringi dengan jumlah jawab syarat. Sempurna tergantung ayat bila jumlah syarat tanpa jawab syarat. Kalau tak ada dia akan masuk. Berarti dia ada telah dimasukkan. Tapi di sini jumlah jawab syaratnya qalu aman. Jelas tulis. Harap jelas perbahasan ayat ini. Bila tulis saya nak pindah kepada qalu amanna. Saya bukan idza khalau ila syayat wa idza khalau qaddu alaihimul anamila minal ghaiz.
Kalau jelas saya nak pindah kepada wa idza khalau. Ra'aini Imam Ali jelas. Alhamdulillah. Dr. Adawati jelas. Hajar Wardah insya-Allah jelas. Mas Najudin jelas. Daimah Bahran jelas. Alhamdulillah. Terus ni tambah 6 orang, 7. Okey. Alhamdulillah. Okey Haji Saidin pun ada. Okey. Wa idza khalau dan apabila ada tu syarat ini. Jelas. Datin Jamila kamar adalah kanan begitu ya. Jelas. Wa idza khalau satu jumlah. Sama hampir super perbahasan tadi. Dan apabila telah lenyap oleh mereka. Aslinya Hanam, alhamdulillah, insya-Allah. Jelas. Wa idza khalau dan apabila telah terpencil oleh mereka. Telah terpencil oleh mereka fi'il madhi yang ada huruf ilat. O, lam, waw, waw. Ada dua waw. Waw yang pertama lam fi'il, waw yang kedua waw jama'. Asalnya wa idza khalau. Wa idza khalau. Tapi waw yang pertama itu telah dihilangkan. Dia boleh hilang. Telah dihazafkan. Kenapa dihazaf? Siapa tahu kenapa huruf lam fi'il waw yang pertama dihilangkan? Siapa tahu? Sila tulis pada ruangan komen. Asalnya bukan khalau. Khalau. Waw waw depan u. Waw waw dhammahu. Asalnya khalau. Kenapa jadi khalau? Siapa tahu? Dan siapa nak tahu? Sila tulis. Kalau siapa tahu, tulis tahu. Siapa nak tahu, tulis nak tahu. Kita nak tengok. Siapa yang tulis, ramai yang tulis tahu ke yang nak tahu? Satu. Aisyah Abdullah nak tahu. Dari Pak Arul Fatah, tahu. Ada tulis satu. Zatul Syafi'i nak tahu. Umi Esah nak tahu. Hazlina Haji Idris nak tahu. Siti Samad nak tahu. Kartini Ibrahim nak tahu. Kausar nak tahu. Rafi Amali nak tahu, Ustaz. Daimah Bahran juga nak tahu. Hajar Wedah nak tahu. Long Yom nak tahu. Ui, ramainya nak tahu. Okey, Haji Saidin nak tahu. Misal Ujang sebab dua huruf ilat. Wah, dah tahu tu. Kena buang satu. Wih, sedapnya. Bila bertemu dua ilat je terus buang je. Tak boleh buang. Mana boleh buang. Ada dua waw sukun temu. Nanti dulu Anissa. Nak tahu juga. Juga nak tahu juga tu. Macam tak tahu pun tak boleh tahu. Tak apa. Ataupun nak tahu juga. Nak tahu juga. Mungkin juga tu. Maksudnya. Kalau sebut nak tahu juga. Nak tahu juga. Okey tu. Nak tahu. Kalau tahu juga. Itu tak apa-apa sangat nak tahu. Nak tahu. Okey. SOP satu ke Ustaz? Alamak. So, tanya tu mahal tu. Itu. Orang ada penuh etika. Rohaiza Ahmad. Rohelat Ia. Oh, Ia pula. SOP satu. Nak tahu juga. Nak tahu. Okey. Semuanya nak tahu. Baik. Asalnya kha, lam, waw, waw. Kha, lam, waw. Waw depan wu. Kha, wu. Okey. Bila huruf ilat berharakat, waw tu huruf ilat berharakat dan huruf sebelumnya huruf sihat. Huruf sebelumnya huruf sihat berharakat juga, berharakat fathah, maka sesuai dengan Cikgu Hartini kata tadi, Puan Sarifah Abdul Fatah kata, kita gunakan SOP yang pertama.
Ya, kita ini istilah SOP. SOP pertama, ya, huruf elat itu ditukarkan kepada alif. Huruf elat ditukarkan kepada alif. Kenapa? Bila huruf sebelum huruf elat tu, huruf lam tu berbaris fathah. Kalau baris fathah tu alif. Kalau selain fathah, huruf dhammah ke, baris dhammah atau huruf baris kasrah ke, maka huruf elat itu kena sukunkan saja. Ya, eh? Jadi SOP 1 saya nak rangkumkan kepada SOP 45. Saya tak nak pening-pening kepala. Satu. Kalau sekiranya huruf elat berharakat, huruf sebelum dia huruf sihat. Kalau baris fathah, tukar alif. Selain fathah, sukunkan huruf elat. Jelas? Ringkaskan terus. Kita 3 SOP itu teruskan jadi satu. Pening banyak sangat SOP. Satu je formula ni. Kita tulis apakah ayat yang paling mudah kita ingat. Sekiranya huruf elat berharakat dan huruf sebelumnya huruf sihat, berharakat fathah, tukarkan alif. Selain fathah, sukurkan huruf elat. Bila huruf elat berharakat, harakat fathah ke dhammah ke kasrah, huruf sebelumnya huruf sihat. Mana huruf selain huruf elat, huruf sihat, berbaris fathah, maka huruf elat tukarkan alif. Selain fathah, kasrah ke dhammah ke, sukunkan huruf elat. Itu saja. Selain fathah, sukunkan huruf elat. Yes, senang. Kita tak perlu pening kepala. SOP 4, SOP 5 tu kita dah jadikan satu dah. Satu SOP dah. Satu formula je. Jadi keadaan situasi dia macam mana? Huruf elat berharakat, kalau sebelum huruf sihat baris fathah, huruf elat tukar alif. Selain baris fathah, huruf elat sukunkan. Sekarang huruf lam ni baris fathah, maka dia tukar alif. Huruf sihat berbaris fathah, tukar huruf alif. Tukarkan huruf elat kepada alif. Selain fathah, sukunkan huruf elat. Yes. Ajar ni kalsum. Sekarang masalah sekarang huruf sihat huruf baris fathah. Maka kita tukarkan alif. Alif berapa? Alif sukun, huruf mat Alif baris sukun. Cikgu Hartini tulisnya SOP pertama, bila huruf elat berharakat dan huruf sihat sebelumnya berharakat fathah, maka tukarkan kepada alif. Sambung sikit Cikgu Hartini supaya formula yang keempat dan kelima tu kita jadikan satu. Selain baris fathah, itu baris dhammah dan kasrah, sukunkan huruf elat. Lawan pada fathah, kasrah dengan dhammah, huruf elat tu disukunkan. Mana huruf elat tu dua situasi. Sama ada kita kena sukunkan ke atau tukar alif. Sekarang situasi dia huruf elat ni nak tukar alif ke sukunkan. Itu yang masalah. Kalau huruf sebelum dia baris fathah, tukar alif. Selain fathah, sukunkan huruf elat. Jadi kita tak perlu pening kepala SOP 1, SOP 4, SOP 5, tak payah. Kita gunakan satu SOP je. Ingat, faham. Huruf elat, kita nak sukunkan ke ataupun nak tukar alif. Itu dua situasi. Bila jumpa huruf elat, berharakat dia, kita nak sukunkan ke atau tukar alif. Ya. Masalah dia huruf elat ni. Bukan masalah dia huruf sebelum dia. Huruf elat itu. Kita nak tukar alif ke atau nak sukunkan? Dua situasi huruf elat. Kalau huruf elat berdhammah, nak sukunkan ke nak tukar alif? Lain kali saya akan jumpa, saya akan tanya. Nak sukunkan ke nak tukar alif?
Okey, jaga-jaga soalan saya. Dalam situasi ini, kalau kita kena tukar alif. Kenapa? Huruf sebelumnya baris fathah. Kalau huruf sebelumnya baris kasrah atau dhammah, maka kita sukunkan huruf ilat. Sekarang huruf ilat ada tukar alif. Sukun juga. Huruf ilat tukar alif, sukun juga. Waw pun sukun. Bila dua sukun bertemu, maka kita hazafkan huruf ilat. Bila dua sukun bertemu, kita hazafkan huruf ilat. Itu yang jadi khalau. Jelas semua? Kalau akan datang jumpa huruf ilat harakat saja, saya akan tanya, nak sukunkan ke nak tukar alif? Itu soalan yang dominan. Yang paling dominan saya akan nanti anda akan cari jawapannya. Alif Ustaz, sukunkan Ustaz. Kenapa alif? Kenapa sukun? Kalau dapat jawapannya berarti anda faham. Alhamdulillah. Kalau tak dapat jawapan, kita ulang lagi. Kita dan ulang. Kita terus ulang dan terus ulang. InsyaAllah. Okey? InsyaAllah. Cadangan Dr. Ardawati beri latihan terus bab ni. InsyaAllah kita akan berikan. Bila ketemu fi'il yang punya huruf ilat, kita akan berikan latihan. Ustaz, tolong sebut sekali lagi. Cikgu Hartini punya, Cikgu Hartini, Cikgu Nuraini. Permintaan Cikgu Nuraini Muhammad Ali daripada Alam Damai. Dan itu saya sebut apa? Dan apa? Alam Damai, bukan Alam Damai. Denai Alam. Denai Alam celah juga. Alam Damai. Okey. Cikgu Nuraini, permintaan Cikgu Nuraini, saya raikan. Bila cikgu jumpa huruf ilat berharakat, macam khalawu tu, huruf ilat berharakat, maka kita kena bertindak dengan cara tukarkan huruf ilat alif atau sukunkan huruf ilat tersebut. Bila kita jumpa huruf ilat berharakat, khalawu, waw tu berdhamma, kita tukarkan alif ataupun kita sukunkan. Kiranya huruf sebelumnya, huruf sihat, baris fathah, tukarkan alif. Kalau huruf sebelum dia baris kasrah atau dhammah, sukunkan. Dua situasi dia. Huruf ilat harakat apa Ustaz? Huruf ilat tak kisah harakat dhammah ke, kasrah ke, fathah ke, tak peduli. Sebab kita nak buang tu harakat tu. Kita nak sukunkan semuanya. Kalau tukar alif pun kena sukun juga. Kalau kita tak nak tukar alif pun kena sukunkan juga. Memang kita kena sukunkan huruf ilat. Huruf ilat ni tak boleh ada baris. Kita tak mau dia ada baris. Kita kena sukunkan. Syarat dia apa? Huruf sebelum dia. Baris apa? Baris fathah tukar alif. Selain fathah, sukunkan. Bila dua sukun bertemu, huruf ilat. Ya, betul Puan Siti Sahmat. 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 Harap Cikgu Hartini okey. Ustaz rangkuman mudah ingat. Terima kasih. Rangkumkan. Kita rangkumkan. 3 formula tu jadikan satu. Jadi senang. Jangan kita peningkan kepala. Belajar ni kalau lagi minat, lagi boleh kita kompres, padatkan kita buat cipta satu istilah. Hari ini, okay, Alhamdulillah jelas. Cikgu Nuraini, jelas tak Cikgu? Rangkumkan, okey. Jika jumpa bahkan tukar alif. Puan Zainab, tak semestinya tukar alif ataupun sukun. Tergantung pada huruf sebelumnya.
Penerangan yang ini jelas dan faham. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Bila jumpa huruf ilat berharakat, kita kena tukarkan alif ataupun sukun. Tergantung pada huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelum dari fathah, tukarkan alif. Kalau selain fathah, sukunkan. Ini formula yang saya rumuskan kepada beberapa pembacaan dalam buku. Supaya kita jadi lebih mudah. Kalau tidak, memang kalau dalam buku yang panjang, kalau saya dalam bahasa Arab itu, kalau kita baca ni, yang baca pun dia tak faham. Banyak SOP penin kat kan. Finin belum faham tapi saya juga faham Ustaz. Okay, tak apa, insya-Allah. Hajar Zainab nanti saya akan tanya bila jumpa nanti. Jangan tak keluar Bila jumpa orang elak jaga-jaga. Aniza Anwar khalawu itu perkataan asalnya, maknanya kita refer perkataan asal. Kan? Yes, kena tukar asal. Sebab yang dalam Quran tu dah setelah diubah, setelah di dianalisis kan, dibuang, dihalalkan, baru boleh. Baru siapnya tu. Dah siap halal. Jadi kita nak buat halal awal. Gabungan SOP 1 dan SOP 4, SOP 5. Jadikan satu. Rumuskan juga hari ini. Itu kalau berharakat. Kalau sukun, kalau huruf ilat sukun, kalau huruf ilat berharakat, tapi huruf sebelum dia baris sukun, kita pindahkan. Kalau harakat, kita tukarkan alif atau kita sukunkan. Ada dua situasi. Ya, baru faham. Alhamdulillah. Baik. Sekarang yang kita bahaskan huruf ilat berharakat dan huruf sebelumnya berharakat. Fathah, kasrah atau dhammah. Tapi sebaliknya kalau harakat sukun, lain pula. Harakat sukun kita kena pindahkan. Harakat huruf ilat itu kepada harakat sukun. Kita bagikan. Itu formula yang kedua. Itu SOP yang kedua. InsyaAllah, lain kali. Wa idza khalau, itu jumlah syarat. Kalau jumlah syarat, fi'il dan fa'il. Dan jumlah jawab syarat. Jumlah jawab syarat. Abdu alaikumul anamila minal ghid. Telah gigit oleh mereka alaikum atas kamu anamila akan anak-anak jari minal ghaiz daripada kemarahan. Minal ghaiz daripada kemarahan. Abdu ini mudha'af. Adadu asalnya. Adadu. Jadi abdu. Alhamdulillah. InsyaAllah proses faham ni memang Puan Nizar dia memang diperlukan masa. InsyaAllah harap Puan Zainab jangan mundur. Memang perbahasan ni perbahasan yang agak mencabar sedikit. Apa perlahan-lahan. InsyaAllah hari ini tak boleh, minggu depan ada lagi. Semoga Allah panjangkan umur kita. Allah lapangkan kita. Dapat kita terus bergabung dalam program ini. InsyaAllah. Kul mutu bi ghaizikum. Katakanlah oleh engkau, makulul kau dia mutu, matilah kamu. Fil amar dan fa'il bi ghaizikum, dengan kemarahan kamu. Makulul kaul. Innallaha alimun bidzatis sudur. Kerana tambah kerana. Adakah di jumlah ta'liliyah? Adakah di jumlah ta'liliyah? Yes. Jumlah. Kerana sesungguhnya Allah adalah yang amat mengetahui, yang
mempunyai dengan yang empunya dada-dada. Kerana sesungguhnya Allah itu adalah yang amat mengetahui dengan yang mempunyai dada-dada. Boleh kita tambah itu? Boleh. Tak nak tambah pun tak apa, tak salah. Sebab tambahan itu untuk nak membezakan antara isim ina bentuk zahir ataupun mudmar saja. Setelah kita dah kenal, kita boleh pindah kepada tambahan itu kepada kembali asal. Okey. Untuk juzuk pertama penting. Pertama penting. Tambahan itu dengan tak tambah. Untuk domer tak perlu tambah itu. Selain domer, mana isim zahir, tambah itu. Kita nak ada perbezaan. Bila perlu tambah, atau bila tak perlu tambah. Setelah dah tahu beza dia, okay, kita baru kembali kepada asal. Tujuan untuk pelajar-pelajar semua dapat memahami tentang apa itu isim zahir, apa itu isim mudmar. Okey. Mana isim zahir dan isim. Allahu a'lam. Baik, sidang penonton, 9.20 agak lama perkongsian kita hari ini. Kerana saya mula pun agak lewat. Bukan lewat mana pun, sebab saya mukadimah panjang tadi. Saya tengok dalam 4 minit, 8 minit saya on tadi. Jadi setelah selesai, alhamdulillah 72 orang masih bertahan dalam perkongsian hari ini. Walaupun selebih 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah perkongsian ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda sedia bertahan walaupun 1 jam menghadap handphone. Lama. Belajar duduk secara bersemuka 1 jam pun rasa kadang-kadang lenguh pelunjuk. Penat. Ini menghadap handphone, mata sakit, masa pedih kan. Tapi alhamdulillah, kerana minat, ada interaktif antara kita, inilah anda dapat bertahan. Saya anggap itu, saya kata orang yang belajar dengan saya yang boleh bertahan 1 jam, 1 jam setengah dengan penuh konsisten, berarti anda muda. Walaupun berapa usia anda, tapi anda sudah muda. Siapa nak muda, belajar. Siapa nakkan muda, ceria, bahagia, belajar. InsyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi. Cikgu Nolia baru masuk. Cikgu Nolia baru nampak. Ada komen pun Cikgu Nolia daripada Kalumpang, Kerling, Selangor. Ini sebab Ulu Bernam. Ulu Bernam. Ya, di Kalumpang, Selangor. Dan insyaAllah, sekali lagi saya nak maklumkan, saya akan ke balik pulau pada 1, 2 dan 3 hari bulan Disember ini. Program di sana. Siapa yang ingin bergabung sama, saya kira pihak Anjur akan mengalu-alukan untuk anda buat ulang kaji. Kami ada lebih kurang 20 orang pelajar daripada Thailand, pelajar-pelajar perubatan yang ingin melanjutkan pelajaran di Aceh kabarnya, dan sedang berurusan untuk urusan visa Indonesia. Mereka terpaksa tinggal lama di Pulau Pinang, maka pengisian yang sesuai mereka minta adakan pengisian. Pihak madrasah menganjurkan untuk harfiah dan pihak madrasah hubungi saya dan saya bersedia untuk berikan kerjasama. Alhamdulillah. Jadi saya kira orang awam untuk turut sama pun saya tak beratan. Untuk saya secara pribadi, saya tak tahulah kalau pihak penganjur, tapi kalau saya secara pribadi, saya mengalu-alukan pada kawan-kawan terutamanya yang dah belajar harfiah, boleh bergabung sama untuk nak refresh atau nak lebih faham lagi. Belajar secara intensif dia agak berbeza sedikit dengan belajar secara online begini. Ada di utara, Kulim, Kepala Batas, yang Petani, boleh. Malah daripada Kedah, Jitra pun, kabarnya daripada Jitra pun nak turun.
daripada Datin Syawirah punya tim akan turun juga serta kabarnya boleh turun ke Pinang. Turun luas, insyaAllah besar madrasah tu. Ada tingkat atas, kat bawah, Allah boleh digunakan. Kita harap dapat maklumkan pada kami supaya pihak penganjur dapat sediakan tempat. Kalau saya akan maklumkan pada pihak penganjur nanti. Dan satu perkara lagi, oleh kerana pihak pelajar-pelajar tu, saya difahamkan mereka pun bukan kalangan orang yang berkemampuan. Jadi, mereka tak dapat nak adakan buku untuk belajar. Jadi saya rasa macam terpanggil untuk mencari penaja kepada 23 orang baru masuk mesej. 23 orang pelajar daripada Penang, daripada Thailand, pelajar perubatan. Jadi kalau anda berminat untuk memanjangkan pahala kepada anak-anak pelajar ini, mereka jadi doktor yang faham Quran, faham makna Quran, doktor yang beriman, doktor yang mengamalkan Quran, semoga ilmu dipanjangkan, ilmu ni barakah. Anda bolehlah menaja buku untuk setiap pelajar ini. Satu orang RM45. Jadi anda boleh hubungi saya pada siapa yang berminat untuk menaja kepada pelajar-pelajar ini. Baik, itu yang saya nak maklumkan. Itu 1 hingga 3 bulan di Pulau Pinang. 18 hingga 22, 18, 19, 20, 21, 22, 5 hari saya berada di Kota Baru, insyaAllah. InsyaAllah 5 hari di Kota Baru. Boleh kalau ada rakan-rakan di Kota Baru, adakan daurah, sesi pagi, taklimat tentang harfiah, boleh. Saya sedia untuk kerjasama pada rakan-rakan yang ada di Kota Baru. Boleh hubungi saya. Allah, saya bersedia untuk turut serta. Okey, itu saja info untuk hari ini. InsyaAllah, apa-apa info terkini saya akan maklumkan dalam grup ataupun dalam kelas hari Khamis nanti, insyaAllah. Saya akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.